الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan peluang pada kita, bagi masa pada kita lagi, bagikan umur pada kita lagi, sama-sama kita boleh mengingati ke Allah, sama-sama kita boleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam dan pula pada siang hari, yang mana Allah Taala taruhkan umur kita. Jadi alhamdulillah ibu bapa dihormati, malam ini kita ubah masa sikit ya malam ni. Jadi kerana permintaan daripada saudara kita, ialah Baba Zu, dia minta dia nak tarikkan masalah YouTube kita ataupun live show kita ni masuk di dalam Baba Zu channel. Terpaksa kita malam ni awal sikit daripada kebiasaan ataupun daripada malam semua. Jadi setiap kita dah buat setiap malam saat ni tu ialah pukul 9. Pukul 9 lebih kurang hingga sampai kepada pukul 10. Tapi malam ni kita mula awal sikit. Mula awal supayanya kerana permintaan pada saudara kita Baba Zu saat ni tu, untuk kita sama-sama di atas nak meninggikan agama Allah, li'i'la'i dinillah ataupun li'i'la'i kalimatillah, untuk nak meninggi ke agama Allah dan untuk nak sanjung agama Allah, untuk nak meninggikan titah Allah. Maka marilah kita pakat-pakat sebarkan ilmu Allah, sebarkan agama Allah di atas muka bumi ini, ataupun intisyarul ilmi fil ardillah, yakni kita mentaburkan ilmu-ilmu saat itu pada bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ibu bapa semalam ataupun malam kemarin kita dok kecek tertengah tafsirul Quran yang dikatakan suratul Qiyamah. Jadi masalah suratul Qiyamah, jadi hak malam kemarin dengan kata bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwi ya banana. Jadi Allah Subhanahu wa taala permandah malam dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala katanya la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi la ketika ni kalau kita tengok la tu nafi, tapi makna kata ketika ni tak ada makna apa-apa. Jadi kalau kita ngaji la tafsir panggil la silah ataupun la zaidah. Maka ya tafsir sini maknanya aqsamallahu Subhanahu wa taala biyaumil hisab wal jazaa. Makna kata aqsamallahu subhanahu, yakni Allah Ta'ala sedang bersumpah dan Allah Ta'ala sudah bersumpah dengan hari hisab, yakni hari hitungkan segala amalan-amalan hamba di akhirat nanti ataupun di hari kiamat. Dan pula Allah Ta'ala nak membalaskan apa kerjaan kita, apa amalan kita yang kita melakukan dan apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini Allah. Di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapa dan saudara-saudara dan saudari semua ataupun penonton yang dihormati, maka Allah Subhanahu wa taala, maka kita duk caranya masalah hari kiamat. Yakni kita royak dah semalam kemarin masalah kiamat, yakni hari Israfil siuk sunah sangkala yang kedua, kemudian dibangkitkan manusia itu daripada kubur untuk nak menuju kepada alam mahsyar ataupun dikatakan alam akhirat.
Dah. Maka di sini jadi fok-fok kafir tu dia duk menyeka. Tu makna kata ayah sabul insanu allan najma'a izama. Jadi orang-orang kafir tu dia kesuka nah. Dia adakah menyeka manusia dan orang kafir bahasa kami tak kuasa nak himpunkan tulang-tulang yang sudah hancur lebu, yang sudah bercerai-berai. Maka Tuhan kata bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami Allah Ta'ala ni kuasa dan boleh, Allah Ta'ala mampu di atas nak mengembalikan tulai-tulai kita sudah hancur lebur yang sudah cerai-berai, ialah di dalam apa? Ya ini di dalam kubur. Nah, Allah Ta'ala kuasa. Nak gapo nak membangkitkan benda-benda tu, Allah Ta'ala saat itu kuasa. Orang panggil pun nak menimbul benda tu semula ataupun nak panggil benda tu semula daripada tubuh badan yang hancur lebur, Allah Ta'ala jadikan semula. Itu tak ada jadi pelik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu bapa. Jadi kalau kita ngajikan di dalam ilmu tauhid ataupun kalau kita ngajikan di dalam kitab tauhid, kitab usuluddin, kita usuluddin, bermakna kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan apa? Yakni Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani yang 7. Yang pertama dikatakan kudrat, yang kedua dikatakan iradah, yang ketiga dikata ilmu, yang keempat dikatakan sama, yang kelima dikatakan basar, yang keenam dikatakan haya, yang ketujuh dikatakan kalam. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat kudrat. Maka dengan kudrat Allah, dengan perkuasaan Allah, dengan kuat Allah, ini Allah Ta'ala tak jadi pelik untuk dia saat itu nak menimbul ataupun nak menjadi, nak mengkumpulkan tulang-tulang yang sudah hancur ataupun manusia yang sudah hancur lebur di dalam muka bumi itu. Makna kata tak ada jadi pelik. Tapi fok-fok kafir yang suka kata Allah Ta'ala tidak kuasa nak menghimpunkan tulang-tulang yang sudah hancur. Tapi bagi Allah tidak jadi pelik, bukan jadi masalah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi apa dia? Bal yuridul insan. Bahkan menganakilah oleh manusia saat itu. Liyafjura, supaya memperbuat kejahatan saat itu amamahu, di hadapannya, di hadapan insan. Jadi apa maknanya? Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Apanya maknanya, apanya maksudnya daripada firman Allah Ta'ala kata bal yuridul insanu liyafjura amamah. Jadi tafsir kata bal yunkirul insanul ba'sah. Jadi bahkan mengingkarlah dan menolaklah oleh manusia, yakni daripada orang kafir, daripada orang yang kufur dengan Allah, dia ingkar, dia tolak al-ba'sa, akan hari kebangkitan. Kebanyakan daripada orang-orang Quraisy dan orang-orang di zaman jahiliyah dulu, maka dia tak percaya dengan hari kebangkitan, dan dia tak percaya dengan hari bangkit manusia daripada kubur yang hancur lebur dah ni, bangkit pula tu pergi kepada alam mahsyar, kepada alam akhirat. Maka manusia di zaman itu ataupun daripada manusia pada masa zaman jahiliyah, daripada orang-orang kafir, dia ingkarkan hari kebangkitan. Sebab tu dia kata alan najma'a izama, adakah kami itu tidak kuasa, tidak boleh menghimpunkan tulang-tulang? Bermakna kata mereka itu ingkar, mereka itu tak percaya dengan hari kebangkitan. Itu mana kata bal yunkirul insanul ba'sa, bahkan ingkarlah dan menolaklah dan menafilah oleh manusia saat itu akan hari kebangkitan. Sebab apa ibu bapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu bangkit Nabi saat itu kenapa? Yakni kerana Allah Ta'ala nak mendakwah. Allah Ta'ala hantar Nabi mari kepada alam dunia untuk Nabi mendakwah dan mengajak manusia pergi kepada Allah, kepada satu Tuhan, kepada se-Tuhan, kepada asal Tuhan. Dan yang keduanya kita yang malah ialah Allah Ta'ala bangkit Nabi untuk nak royak pada manusia suruh percaya dengan hari kebangkitan. Kerana daripada setengah dan separuh manusia daripada kufar, dia ingkarkan hari bangkit. Bangkit nak? Bangkit kita daripada kubur kita yak semalamnya. Bangkit daripada kubur, lepas pada tu bangkit pada kubur, berjalan mari kepada alam mahsyar. Kata setengah duduk situ beribu-ribu tahun, duduk bertindih-tindih.
Nak yak kata mung tindih-tindih, tak ada kira temuk kita, ayah kita, tak ada siapa dia boleh tolong gi mari. Tak ada siapa dia boleh bantu gi mari. Kenapa? Kerana orang panggil manusia ketika tu sangat berkelakabut dengan kesusahan, sangat berkelakabut dengan dengan dahsyat dan penat dan letih, dan ramai manusia, semua manusia saat ni tu tak ada siapa dia boleh tolong gi mari. Tapi manusia setengah yang ingkar, tak boleh jadi daripada orang kafir, daripada kafir Quraisy, daripada fok masa jahiliah dulu, dia kata tak boleh jadi. Allah Taala nak bakit pula kita hancur lebur dah ni. Kita tubuh badan tak ada dah ni, patut nak bakit semua. Tak boleh jadi. Makna kata benda ni ditolakkan. Dah kan? Yuridu an yabqa alal fujuri fi ma yastakbilu min ayyami umrih. Kenapa ya ingkar? Supaya apa? Kenapa ya ingkarkan hari kebakit teh? Dah. Fok-fok manusia di zaman tu daripada kafir Quraisy, min kuffari Quraisy. Kenapa dia gapo saat ni? Dia ingkarkan hari kebakit teh. Dia ingkar hari makna kata bangkit manusia daripada kubur, mari kepada pada mahsyar, maka dia tolak, dia ingkar, dia menapi. Kenapa? Dah. Kerana yuridu menganakilah ia manusia. Kerana dia kanak ki apa? An yabqa, bahawa seberkekallah ia manusia saat ni. Bahasa dia tu kekal. Dia saat ni tu orang panggil duk bertupu dan kekal, dan dia kekal keadaan dia alal fujuri, di atas segala kejahatan-kejahatan. Deh. Kerana dia saat ni tu nak berkekal leh. Kerana dia saat ni tu nak bertegak dan berteguh di atas kejahatan-kejahatan fima yastakbilu, pada barang yang menghadapi manusia saat ni tu min ayyami umrih, daripada segala hari-hari umur dia. Sebab ni deh. Sebab ni lah gapo? Orang kafir Quraisy, kenapa dia kata hari bakit tak ada? Kita tak ada bakit dah selepas pada mati duduk dalam kubur. Sebab tu dalam kubur kita ni dikatakan satu kebun daripada kebun syurga. Dan di sini juga satu lubang daripada lubang neraka. Sebab tu kita berdoa kepada si mati, kata ana. Ada Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Allah maghfir lahu, hi Allah muampunlah bagi si mati. Lagi pula Allah maghfir lahu warhamhu, minta mengkasihanilah kesiabelah kepada si mati. Wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Dan pula engkau saat ni kemuliaan lah tempat turun dia dalam kubur, minta jadi kemuliaan. Sebab orang tak ada turun dalam kubur lagi. Kabar ni nampak dah ular ada sebatai perut perut lembu, ataupun nampak sebatai perut gajah, ataupun sebatai gapo? Ialah tekak uta. Ini nak ayat kata manusia saat ni tu apabila mati saat ni tu di dalam keadaan kubur dia tu bermacam-macam. Sebab itulah kita berdoanya wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Minta Allah Subhanahu wa taala peluahkan kubur dia, keluarkan masalah tempat masuk ke dia. Kadang-kadang orang tu tak ada masuk kubur nampak sepik dah. Ini Allah Taala nak tunjuk di atas dunia. Setengah-setengah orang masuk dalam kubur tu, kadang-kadang dia nak masuk kubur tak boleh. Nak masuk mayat tak boleh. Nampak sepik dah, tak ada masuk mayat boleh. Nampak sepik belah-belah dah. Sebab tu kita berdoa wa akrim nuzulahu, hi Allah minta memulialah tempat turunan dia. Tempat dia nak turun tu minta mulia. Janganlah benda kacau-kacau, benda karu-hara, benda kucah-kucing ataupun benda jadi hara-hara. Belum nak turun kubur tu ada ular, ada sebatai apa sebesar perut uta ataupun sebesar batai tekak uta, ataupun sebesar daripada perut lembu ataupun batai tekak lembu. Maka sininglah yang kita nak royak, kita nak berdoa bagi si mati wa akrim nuzulahu, hi Allah minta memberi kemuliaan lah tempat turun dia. Lagi pula wa wasi' madkhalahu, dan minta mempeluahkanlah kubur dia tempat masuk ke dia. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma', dan minta membasuhlah akan kubur dia bil ma', dengan air. Berasa sejuk di dalam kubur dia. Wal ma'i waghsilhu bil ma' wasalji wal bara, dengan air batu, lagi pula dengan air batu yang sejuk, lagi pula daripada himat, daripada air batu. Minta Allah Ta'ala sejukkan di dalam kubur. Ni kita berdoa kepada si mati. Kemudian pada si mati saat ni kita berdoa.
Lagi pula doa hak Nabi ajar lagi, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaratin niran. Hei Allah, menjadikanlah kubur bagi si mati ialah satu kebun daripada kebun syurga, dan jangan jadikanlah kubur dia daripada apa? Yakni daripada satu lubang daripada lubang neraka. Kenapa ibu bapa kita nak cerita malam ni? Nak cerita sikit, nak royak sikit cara ringkasnya ibu bapa dan saudara-saudari yang duk dengarkan daripada laisuk kita ni. Kemudian di dalam kubur ni, bagi seorang kalau duduk dalam kubur, dia saat ni tu daripada orang soleh, dia tu daripada orang yang baik, dia daripada orang-orang yang beramal dengan Allah, daripada orang beriman kepada Allah, maka orang ni yang masuk di dalam kubur, maka kubur tu hipik juga dia, tapi hipik tak kuat. Maka kata ulama, seringit-ringit azab kubur, yakni kubur saat ni tu hipik dia, yakni supaya ibu wipak kepada anak perak gitu, lepas tu kubur lepas. Tapi bagi mereka yang azab di dalam kubur, maka Allah Ta'ala hipik dia, kubur hipik dia, kubur hipik dia, maka supaya maka hipik saat ni siapa tu lah rusuk dia tu bercanggah lagi berselisih ke mari. Ni kita tahu belaka dah, kita dengar belaka dah daripada masalah kisah-kisah daripada azab kubur. Tapi bagi orang duduk dalam kubur, kalau dia tu selamat, maka dia saat ni tu nampak dah ruangan dia, lubang di dalam syurga. Walaupun dia tak ada duduk dalam syurga, tapi huak syurga duk mari dah, pintu syurga duk terbuka dah, duk nampak dah gambar-gambar syurga. Bagi orang saat ni tu amalan jahat, fujur dia tu jahat, maka dia nampak dah masalah daripada ahli neraka, amalan ahli neraka, kerja ahli neraka, azab ahli neraka, dia nampak dah. Tapi nak royak kata, bagi manusia daripada orang kafir, dia ingkarkan hari bangkit sebab apa? Kerana dia saat ni tu nak ingkar apa? Kerana dia saat ni supaya dia nak kekal di atas kejahatan dia, dan dia nak kekal di atas kejahatan dia. Kaca pun kita buat jahat, kita wipu hati lah. Kenapa kita buat jahat wipu hati? Kenapa? Kerana kita buat jahat puas hati saat ni tu. Jadi kita buat jahat pun kita tak ada dah hari bangkit, kita tak ada bangkit gitu gini dah. Sebab itulah bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang fujur, orang-orang yang fajir, orang yang fasik, dia kata kita tak ada kena duk kira dah. Tak ada kena ingat dah. Selepas pada ni kita tak ada bangkit dah, mati ke mati, jadi hancur lebur, jadi habu tanah, ataupun jadi baja tanah. Kita tak ada kena ingat dah kata kita nak ke bangkit teh. Tak ada bangkit dah kita. Kenapa? Kerana di hari ni orang panggil kita tu tak ada bangkit dah. Kenapa? Kerana orang panggil kita saat ni tu tak ada bangkit dah. Sebab itulah kerana dia nak kekal di atas azab, kekal di atas buat maksiat, kekal di atas deraka kepada Allah. Sebab itulah dia royak kata kita tak ada kena bangkit dah. Supaya juga kita nak buat banding. Sebab tu bagi orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang zalim, orang yang zalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ia karut orang seorang, apabila ia buat jahat pada orang seorang, ia kata ni semua takdir Allah ni, semua qada dan qada Allah. Berasa nak bunuh orang ni, nak buat jahat pada orang ni, semua daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ia pergi lagu tu, makna kata dia tu silap. Serupa juga dengan orang kafir Quraisy, maka dia berpegang kata masalah hari kebangkitan, bangkit daripada kubur, mari kepada mahsyar, ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Kerana orang panggil hari kebangkitan tak ada. Supaya apa? Supaya dia saat ni tu nak kekal, dan pula dia saat ni tu nak berkekalan, dan nak tegak dan nak teguh di atas segala kejahatan-kejahatan. Buatlah kejahatan for kita buatlah kejahatan. Buatlah apa kita suka. Buatlah kita nak minum arak, kita nak berzina, kita nak apa. Daripada hari-hari umur yang kita ada. Kenapa? Yakni kerana kita saat ni tu tak ada kebangkitan, tak ada dah bangkit, maka selepas pada mati kita saat ni tu dikatakan hancur lebur, tak bangkit semula dah. Yas'alu hazal kafiru mustaba'idan qiyamas sa'ah mata yakunu yaumul qiyamah. Jadi bertanya pula, fok-fok kafir dia tanya pula, bila ni hari kiamat? Dia tanya pula, mata yakunu yaumul qiyamah, bila didapat hari kiamat? Dia menyanyi pula. Supaya kita learning lah bagi fok-fok deraka, bila lagi azab Allah Ta'ala ni, bila nak datang kiamat lagi ni, maka dia saat ni tu berkecek sebagai duk istihza, sebagai duk buat menyanyi-nyanyi, ataupun duk istihza, duk berolok-olok dengan hari kebangkitan ataupun hari kiamat.
Dah tu mana tu? Yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma izin ainal mafar. Deh, ibu bapa dan saudara-saudari yang dihormati. Faiza bariqal basar. Apa maknanya faiza bariqal basar? Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma izin ainal mafar. Jadi katanya Allah Subhanahu wa taala, firman pula Allah Subhanahu wa taala katanya, hada faiza bariqal basar. Apa makna? Faiza tahayyaral basar. Dah. Apabila tercengilah oleh mata ni. Bahasa heran. Mata tu tengok. Tengok kepada berlaku hari kiamat, kejadian hari kiamat, haru-haru hari kiamat saat ni tu, pakak duk tengok mata saat ni duk tilik lah. Langit terutuh saat ni tu berkeping dah, keping jatuh di atas kepala, lagi pula matahari pun jatuh dan pula bulan saat ni tu pun tergugur, bumi tu mengekah. Maka manusia apabila tilik kepada perkara-perkara yang berlaku hari kiamat, maka tercengilah manusia, maka terheranlah oleh tilik ke manusia saat ni tu. Waduhi syafaza'an, dan didahsyat dia akan pandang bahasa dahsyat, bahasa pelik. Faza'an ialah di atas jalan terkejut. Jalan terkejut mana? Mimma ra'a min ahwali yaumil qiyamah, daripada barang yang dia ternampak, daripada barang yang dia terlihat, daripada barang yang dia tertengok. Daripada apa? Min ahwali yaumil qiyamah, daripada haru-harunya hari kiamat. Allahu Akbar. Apabila tengok langit saat ni tu bergepar weh. Ibu bapa semua, kita kena ingat, apabila berlaku benda ni, kita nak lari tak boleh dah. Di hari ni kita kau dah lari COVID ya. Kadang-kadang nusuk lah rumah tak tubik lah rumah takutnya. Lari kepada bomo, lari kepada osomo, lari kepada nayuk, lari kepada Tok Nebel, lari daripada tu, daripada ni, kerana takut kepada nyakit COVID dan nyakit corona. Tapi hari ni ibu bapa boleh lari ke dah? Learning boleh lari lagi, boleh nusuk dalam lubang, dalam rumah lagi, dalam bilik lagi. Tapi hari berlaku ni, apabila mata bagi manusia, bagi kita semua, tengok dan terlihat daripada haru-haru, daripada dahsyat dan pula terkejut, daripada jatuhnya matahari, daripada pecah jatuhnya masalah bulan, bintang-bintang tergugur, dan langit saat ni tu orang panggil pecah jadi berkeping-keping, bumi tu mengekah di bumi. Maka manusia saat ni tu tak tahu nak buat gano dah. Bahasa tertinggal pelik weh, Masya Allah. Lagi pula Masya Allah, Subhanallah, peliknya kejadian. Peliknya kejadian. Apanya kejadian pelik sangat ni deh. Apabila tengok bumi saat ni keadaannya begitu, jadinya begitu, berasa pelik. Orang panggil kelihatan manusia tu jadi pelik, jadi berasa peliknya kelihatan sebab bumi tu mengekah. Matahari pun jatuh, lagi pula bintang pun jatuh, bumi tu jatuh keping-keping, manusia haru-haru pakak lari gitu gini. Kita tengok di hari ni berapa, tak ada kemat lagi, tapi ilamat kemat yang besar-besar tu sudah tubik dah. Sudah keluar dah. Sudah keluar dah. Sudah keluar dah ya ni. Ni ilamat besar-besar sudah keluar dah. Hak Nabi royak tu sudah keluar dah. Sudah tubik dah. Cumanya hak besar-besar, hak daripada Dajjal tak ada tubik. Tapi ilamat Dajjal ada tubik dah. Imam Mahdi ada tubik dah. Daripada masalah matahari nak jatuh besar-besar tak ada timbul lagi, tak ada nak lagi. Tapi nak royak kata ilamat-ilamat yang besar-besar, ilamat yang kecil-kecil tu sudah tubik dah. Maka ketika ni manusia wasa tercengih weh. Berasa pelik weh dengan keadaan berlaku haru-haru begini. Manusia mungkok tu, kukok ni, kulah tu, mulah ni. Ibu bapa tak ada heran ke anak-anak, tak ada heran ke ibu bapa. Pakat bermacam-macam orang panggil lari cari jalan untuk nak pelepaskan diri, untuk nak larikan jalan daripada benda yang haru-haru. Tak ada kira anak, tak ada kira ke pak tak ada kira ke anak, cucu tak ada kira ke pak tak ada kira ke cucu. Tak ada dah hari ni. Tak ada nak kira gimari dah. Makna kata orang panggil haru-haru sangat. Manusia tengok pelik. Pelik ke mana tengok?
Fa iza tahayyara al-basar mimma ra'a min ahwali yaumil qiyamah wa zahaba nurul qamar. Ni tengok ni pelik ni. Mungkin ni kita dok tengok cahaya-cahaya bulan tu dok nampak malam 15 bulan tu pernah purnama. Bulan pernah purnama. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, Arab panggil al-hilal. Kemudian daripada mana? Daripada 7, 8, 9, 10. Hak tu dia panggil Al-Qamar. Apabila 13, 14, 15. Tu ambil pada 12, 13, 14. Arab panggil Al-Badar. Dia panggil Al-Badar. Maka di hari ni kita tak boleh tengok cahaya bulan. Malam penuh purnama bulan saat ni tu nampak dah. Nampak cerah kita duduk tepi patah ataupun duduk tepi rumah, buka pintu jendela, maka nampak bulan cerah, cuaca di tengah langit. Allah comel. Tapi di akhir zaman apabila hari kiamat berlakukan kiamat, malaikat Israfil tu siuk sunah, maka di hari ni manusia tu pelik sangatnya. Cahaya bulan tak ada dah gelap gelemat dah weh. Tu. Sebab itulah dikatakan apabila cahaya bulan saat itu sangat-sangat gelap gelematnya cahaya bulan, maka manusia pun berasa pelik. Kau pelik weh. Tu makna kata wa zahaba nurul qamar wa qurina bainasyamsi wal qamar, dan disertaikan di antara matahari, dikacuh di antara matahari wal qamari, dan bulan saat itu. Dikacuhkan matahari dengan bulan tu ke mana? Dikacuhkan matahari dengan bulan saat itu, dikacuhkan akan dia saat itu di antara bulan dengan matahari saat itu, dikacuh saat itu fitulu', yakni pada naik. Ni pelik ni. Ni nak royak kata kepelikan yang berlaku di hari kiamat, hari siuk sunat sangkala yang kedua, yakni mata manusia tengok pelik weh, tercengih. Cahaya bulan waktu malam gelap gelemat, zulmah. Dan pula matahari dengan bulan naik sekali. Tu makna kata wa qurina bainasyamsi wal qamar fit tulu' minal maghribi. Disertakan cahaya matahari, disertakan matahari dan pula bulan tu pada tempat naik sebelah balik maghrib weh. Naik sebelah ni. Sebelah mana? Lek terjatuh. Tapi kebanyakan kita duk tengok di sekarang learning, matahari nak lek weh, naik sebelah balik masyrik, naik sebelah balik tenaik tiap hari naik kepada lek tenaik. Bulan pun naik lek tenaik. Kalau kita tengok cahaya bulan ataupun kita tengok bulan, ya naik lek tenaik. Tapi nak royak kata pada hari kiamat, hari berlaku haru-hara kiamat, bombing saat ni tu mengekah, langit tu berdenyum, langit tu mengekah jatuh, berkeping-keping, manusia tercengilah tengok keadaan begini. Cahaya bagi bulan tu tidak ada, dan pula matahari dan bulan tu naik sekali sebelah balik jatuh. Ini ibu bapa, apabila matahari naik sebelah jatuh, di sini dikatakan mughlaq babut taubah, dikunci dan diselok akan pintu taubat. Dan matahari dan pula bulan tu naik sekali sebelah lek jatuh, manusia tagano ni apa berlaku ni, apa kejadian ni, Allahu Akbar. Dulu duk biasa tengok matahari nak lek naik, tengok bulan nak lek naik, ni kok mana ni bulan nak lek jatuh ni, kok mana matahari nak jatuh. Kita kena ingat, apabila matahari nak sebelah jatuh, dikatakan matahari saat ni tu tunjuk ilamat kata ketika ni mughlaq nagapa babut taubah, dikunci dan diselokkan pintu taubat. Makna kata kalau kita bertaubat pun Allah Ta'ala tak ampun dah dosa kita ibu bapa. Inilah hamba nak mengtakyid sikit, hamba nak ambil kena gapo orang panggil nak ambilkan masalah nutih ataupun nak ambil berat sikit. Nuktahnya apabila di hari ni peluang bagi kita, sungguh kita kata sekolah sudah tutup, pondok pun katup, masjid itu masjid pun katuk setengah-setengah tempat, nak semaya jemaat pun tak leh. Kadang setengah tempat nak bagi jemaah pun tak leh. Kadang-kadang kampung nak tubik tak leh, heret tali. Ataupun buh rawa, kadang-kadang setengah rumah tu heret tali merah, nak tubik tak leh. Hari ni kita tak koci belaka dah ni. Sebab tu kita dengar pada orang tua-tua dulu, kita tak tergambar ibu bapa. Kita tak gambar saudara-saudari, kita tak gambar penonton dan peminat semua. Orang tua-tua royak kita dulu kata, di hari lagi kah datang, munati tengoklah nak semaya masjid tak boleh.
Dan Quran pun nak baca tak leh. Lepas tu nak mengaji pun tak boleh. Kita kata nak jadilah mana? Jadi ke mana? Tak boleh jadi. Sejik saat ni nak katuk. Dah sekolah-sekolah nak mengaji tak boleh. Pondok-pondok nak mengaji tak boleh. Quran pun nak baca tak boleh. Kita tak nampak. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan nyakit COVID dan corona, sebab nyakit dia berjakit. Dengan sebab berjakit, dengan sebab dia mengebok, tak boleh duduk sekali, duduk dekat tak boleh, maka dengan sebab tu ya undang-undang tu kata tak boleh duduk dekat. Masjid kena katuk, sekolah kena katuk, sebab tempat berimpung kena katuk. Maka dengan sebab ni sejik tak boleh nak semaya, jemaah tak boleh nak buat, lagi pula kita nak mengajar pun tak boleh. Tapi mujur lagi ibu bapa, alhamdulillah lagi saudara-saudari, pintu taubat tak ada selak lagi ni. Pintu taubat Allah Ta'ala tak selak lagi. Pintu taubat Allah Ta'ala tak ada kunci lagi. Boleh lagi kita nak berdoanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka kita bertaubat dengan Allah. Hak meroyak dah malam kemarin dulu ibu bapa. Maka syarat bertaubat 3. Hamba nak royak syarat bertaubat. Ning belum daripada matahari dan bulan naik sekali sebelah jatuh. Apabila naik sini dah, ini dikatakan kemat dah. Bukan ilamat kemat. Kemat dah. Pintu, ngapa orang panggil pintu taubat sudah dikunci. Kemudian syarat bagi taubat Allah Ta'ala nak terima kita ibu bapa. Ni pintu taubat tak katuk. Tapi pintu sejid setengah katuk dah. Pintu sekolah setengah katuk. Pintu rumah setengah katuk. Pintu kampung setengah diselakkan. Tapi pintu taubat Allah Ta'ala tak ada kunci, tak ada selak lagi. Peluang bagi kita, ibu bapa dan saudara-saudari, peluang bagi kita boleh taubat lagi. Boleh kita minta ampun dengan Allah lagi. Boleh kita minta berdenggapa ampun kita dosa kita dengan Allah. Seman dia syarat bagi bertaubat ibu bapa. Amo nak royak. Syarat yang pertama, kemudian taubat saat itu bukan pasti kita kena duduk apa? Kena duduk apa? Kena duduk astaghfirullahalazim ataupun baca Quran. Tak. Kita bangun malam, make asmaya bercuci tubuh badan. Me asmaya we cuci sia we cuci sia we semua cuci molek pertama sekali cuci tubuh badan daripada hadas kecil dan hadas besar, dan cucikan pakaian kita dan cuci tempat kita nak semaya tu mula-mula sekali. Berapa 3 ni pasti cara amalan yang kita nak Allah Ta'ala terima. Cara kita nak Allah Ta'ala istiqbal sambutan amalan kita dan qabul amalan kita ibu bapa. Yang pertama sekali yakni kita cucikan diri kita. Cuci apa? Dengan kita asmaya. Kalau kita janabah, kita mandilah junub. Lepas pada tu kita cucikan pakaian. Pakaian kita nak masuk semaya taubat sana cuci. Lepas tu tempat pun suci. Dan syarat-syarat bagi kita saat ni nak Allah Ta'ala terima taubat kita, seperti ayat yang kata ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertaubatlah oleh kamu dan kembali kamu. Apa kita kembali kepada Allah? Ya ni ibu bapa, saudara-saudari. Mana tubu ilallah, kembali. Irji'u ilallah, kembali dan pulang kepada Allah. Kamu kembali ke Allah. Apa makna kamu kembali ke Allah? Yakni kamu pulang ke Allah dengan bahasa kamu mengayuhah kepada Allah. Kamu royak kepada Allah. Kamu cerita kepada Allah dengan dosa kamu, dengan kesilapan kamu, dengan dosa kamu, kesilapan kamu, dengan apa kamu ada silap dengan Allah, ada gapo dengan salah dengan Allah, gapo dosa kamu, meroyak ke Allah, mencerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna tubu ilallah taubatan nasuha, sebagai taubat yang bersih, yang suci, yang tuling hati kita semata-mata Allah. Kemudian syarat bagi bertaubat, yang pertama sekali an-nadamah. Ni syarat yang terbesar. An-nadamah. Sebab tu Nabi kata, at-taubah ialah an-nadamah. Taubah saat ni ialah sesal kepada Allah. Kita sesal dengan Allah. Sesal mana nak? Sesal dengan kesilapan kita, dosa kita mana kita sudah laku, semenjak daripada balik kita tinggal semaya, timaya gatik, dok gatik, celuk gatik, semaya 2 waktu, tinggal 3, kadang-kadang semaya 2, tinggal 3, kadang-kadang semaya 4, tinggal apa? Tinggal semaya 4, tinggal so, kadang-kadang semaya so, tinggal 4, Allahu Akbar.
Ni kita kena sesal dengan dosa kita. Semenjak pada balik dulu kita tak semaya, tapi semaya celah-celup. Puasa pun puasa tidak gatik. Kadang-kadang banyak kita buat maksiat. Banyak minum masalah, banyak berzina masalah. Kemudian kita nak bertaubat dengan Allah, kita kena sesal dengan apa silapan kita. Dengan apa salah sesal, teriak menangis tu air mata bertitik tak seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab, teriak dengan Allah, menangis dengan Allah. Dan syarat yang kedua kita kena ikhlas. Apa makna ikhlas? Yakni kita putus, kita serik dah, tak ambuh dah ya Allah. Apa dosa ku dulu, ku tinggal semaya, ku tak ambuh dah, serik dah ya Allah, ku tak ambuh sungguh-sungguh dah. Dah serik sungguh dah. Tu bahasa Melayu kampung kita, serik tak usah dah ya Allah, buat dosa ni tak ambuh dah. Kalau dosa berzina pun tak usah dah berzina. Kalau dosa minum tak usah dah minum. Kalau dosa makan harta nak yatim tak ambuh dah ya Allah. Sesal sungguh-sungguh. Kita sesal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh. Yang ketiga, yakni ingkita. Ketika kita bertaubat dengan Allah Ta'ala saat itu, yakni kita ingkita, aling kita putus daripada buat dosa. Masalah ketika kita nak bertaubat, ketika kita nak menuju ke Allah, menghadapi pada Allah, nak royak cerita kesilapan kita, kesalahan kita, maka kita tinggal, kita putus daripada maksiat dan dosa. Kemudian apabila kita boleh buat macam ni, kita boleh kenal ibu bapa. Kalau Allah Ta'ala sudah terimakan taubat kita, maka kita satu hari jadi kau molek. Kau molek nak? Kau jadi berjuru. Kalau kita dulu orang karuk, wahai cerita nak buat benda jahat, wahai cerita nak karuk orang, wahai nak berzina, lama Allah Ta'ala terimakan taubat kita, satu hari kita berasa tak ambuh dah dosa ni, dosa masalah kita duk kata ke orang, dosa hak kita tinggal tak ambuh dah, rasa tak mau ingat dah. Dah. Lepas tu kita kau sehari kau jadi baik, kau satu hari kau jadi molek. Lepas tu kau sehari kau bertambah amalan. Kau satu hari kau tambah kebajikan. Ini boleh kita kenal kata dosa kita dan pula taubat kita sudah diterimakan oleh Allah, dan dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu bapa, alhamdulillah, di hari ini sungguh kata pintu sejid setengah-setengah ditutup, dan sekolah setengah-setengah dikunci, dan kampus setengah-setengah diikatkan tali, tapi pintu taubat saat itu belum dikunci lagi sebelum ditutup, kerana matahari dan bulan tidak diserta sebelah jatuh lagi. Lagi pula dia kata wa qurina baina syamsi wal qamar fit tulu' minal maghrib muslimaini, kelam kedua. Pelak ni matahari naik sebelah jatuh dan pula bulan naik sebelah jatuh, tapi gelap kedua-dua. Tak jadi cerah sebelah ni dak. Yaqulul insan waqtuha ainal mahrabu, ainal mahrab minal azab. Kata manusia di masa ni. Manusia pun ada kata di masa ni. Kata kan? Manusia pun ada berkatanya. Waktuha, waktunya. Waktu matahari dan bulan naik sebelah jatuh saat ni tu. Dah naik sebelah jatuh ni. Ainal mahrabu, di mana kita nak lari ni? Di mana tempat kelarian kita? Kita nak lari ke mana ni? Minal azab, daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita nak lari ni? Di mana kita nak pergi ni? Deh. Jadi manusia katanya, manusia saat ni tu katanya, di mana kita nak lari, di mana kita nak ginya. Deh. Jadi apabila matahari kedua-dua dengan bulan naik sebelah jatuh daripada sebelah maghrib, maka berkelam kedua, tak jadi percaya di dalam bulan dan matahari. Patut manusia pun berkata ainal mafar, yani ainal mahrabu, di mana kita nak lari ni? Minal azab, daripada azab itu. Di mana kita nak lari, di mana kita nak pergi ni? Dah. Kalla la wazar. Apa makna kalla la wazar? Laisal amru kama natamannahu ayyuhal insan, kama tatamannahu ayyuhal insan min talabil firar illa la malja'a laka wala manja ila Allahi wahdah masirul khalaq yawmal qiyamah wa mustaqirruhum fayujazi kullam bima yastahiqqu. Ni nak royak kata gananya. Dah.
Jadi makna manusia tu ada berkata, manusia katanya Tuhan firman dalam Quran apabila timbul lagu tu. Matahari dan pula masalahnya, matahari dan bulan naik sebelah jatuh, maka kelai kedua. Lah ni matahari nak lek ni cerah. Apabila nak segala kita nampak cerah lah cahaya matahari. Kalau bulan lek malam pun nampak cerah. Tapi peliknya hari kiamat, matahari nak sebelah jatuh, tapi kelam kedua-dua dan gelaplah kedua-dua saat ni tu. Dah gelap kedua-dua. Kama dia manusia tak ainal mahrab, di mana kita nak lari ni daripada azab. Tak ada kena lari dah ibu bapa. Lah ni boleh lari. Lah ni boleh lari. Daripada COVID boleh lari. Daripada corona boleh lari. Boleh lari orang nak buat jahat kita boleh lari. Orang nak buat seksa kita boleh lari. Orang kepit hutang kita boleh lari. Tapi hari ni kita nak lari tak boleh dah. Nak lari tak boleh. Nak lari tak boleh dah. Tapi manusia kata ainal mafar, di mana kita nak lari, tempat mana yang kita nak nusuk ni. Kalla la wazar laisal amru, tidak adalah perkerjaan. Jadi perkerjaan hari ni tak ada dah katanya. Dah tak ada ke mana perkerjaan hari ni, tak ada dah perkerjaan hari ni. Dah kerja hari ni tak ada dah. Tak ada dah perkerjaan hari ni. Tu mana katanya laisal amru, tidak ada pekerjaan saat itu kama tatamannahu, semacam mana kamu dan engkau duk bercita-cita ayyuhal insan, wahai manusia, min talabil firar, daripada tutup nak lari. Tak ada dah jalan mu nak lari pada hari ni. Mu nak lari ke mana pun tak boleh dah. Kenapa? Kerana orang panggil hari ni tak ada jalan, bukan hari lari dah. Kerana di hari ni nak pergi situ sini pun tak boleh dah. Bombing sudah mengekah, langit sudah utuh, dan semua manusia berkelai kabut dah di hari ni. Tak ada tempat dah nak lari, tak ada tempat dah nak pergi. Sebab tu Tuhan katanya kama tatamanna laisal amru, tidak adalah hari ni pekerja hari ni kama tatamannahu, seperti mana engkau duk bercita-cita nak lari ayyuhal insan min talabil firar, daripada tutup nak lari. Sebab itulah ibu bapa mau nak oyak bela-bela sami-sami di dalam duk kecek ni. Abang oyak dah semalam. Jadi masalahnya, jadi ada orang tanya kita, nak buat lagu mana kalau misalnya kita saat ni tu susah. Di dalam kerja ada orang tanya kita lah tadi tu. Masalah kita saat ni tu kalau ada susah kerja cekak dah. Ada kerja tu kerja cekak dah di hari ni. Kerja saat ni bertahun-tahun tapi tak mau nak tagih, tak mau nak tangih. Duk kerja cekak dah, tak mau nak tangih, tak mau nak tagih. Duk tara tu lah boleh makan, boleh duduk. Tapi kalau misalnya kerja tu nak buat rumah besar macam demo tak boleh, nak beli kereta baru pun tak boleh, nak beli kebun pun tak boleh. Kerja kau dah boleh makan ya. Dia tanya kita, tanya babo tak nak buat macam mana babo. Masalah kerja kita saat ni tu duk jadi sport dia, duk mengendam, duk kerja kipi pun duk mengendam, duk setara tu lah kerja berapa tahun pun duk setara tu. Kemana royaknya kita kena cek mula-mula sekali. Mula-mula sekali kita kena cek amalan kita dulu, semaya kita ibu bapa. Ni pertama, kita kena cek dulu amalan kita. Kita kena cek dulu masalah semaya kita betul ke tak dengan syaratnya. Pertama sekali, hamid asmaya. Yang kedua, semaya kita betul ke tak dengan hak Tuhan no. Betul ke tak dengan hak kita no. Betul ke tak dengan hak ulama no. Kalau semaya kita tu tak betul dengan hak Allah Ta'ala no, hak syarat no, maka kita buat kerja pun kerjalah berapa tahun, puluh tahun pun, mik pagi sampai petang suku semai, Tuhan tak winajah di dalam kerja dengan sebab kita saat ni tu tak betul lah amalan. Satu. Yang kedua, kalau kita betul dah, syarat semaya pun kita ngaji dah, masalah rukun semaya pun kita sepenuh dah, tapi kita kena tengok pula kita semaya tu awal-awal ke kita semaya hujung-hujung. Amal nak kira ni sikit. Saat ni duk kecek kiamat tu. Tapi ni hari kita duk sini lagi ni. Tak ada siapa kiamat, tapi nak pergi kepada kiamat cerak dah. Tapi nak royak kata, di hari ni kerja kita rana tak jaya. Kita kena cek lagi. Kita semaya dah tapi tak jaya. Tapi tengok, semaya kita sepenuh kedak dengan syarat semaya, dengan rukun semaya, hak dikandaki oleh Allah, dikandaki oleh syarat, oleh ulama. Lepas tu kalau semaya dah, tapi semaya saat ni tu, adakah kita semaya tu lengoh-lengoh? Semaya saat ni tu, kalau masalah zuhur,
Semaya saat ni tu sudah zuhur, besar dah weh. Ataupun semaya asar, orang begorek dah. Kalau lagu ni tak agak sikit kerja kita ni, lambat nak tagih ni, lambat berjaya ni ibu bapa ni. Dah. Lepas tu cara nak berjaya kita kena tukar sikit. Kita kena tukar sikit. Tukar lagu mana? Tukar salah satunya, kita saat ni tu belum pada orang daripada setengah jam ataupun 15 minit, kita bercuci dulu. Mi asmaya wisiya, mi asmaya siap cuci tubuh, cucikan tubuh badan dan cuci pakaian, carikan sejadah-sejadah hak cuci-cuci untuk cedek orang nak semaya. Kita tunggu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata kan, Allah Subhanahu Wa Taala kata di dalam Al-Quran, kata lagu mana? Allah Taala katanya, Tuhan katanya, hafizu ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perhati ayat ni ibu bapa, saudara-saudari yang dihormati. Hak Tuhan sebut di dalam Quran kata, hafizu 'alas salawati. Hendak jagalah oleh kamu hi orang-orang beriman. 'Alas salawati, di atas semaya. Kamu saat ni tu jagalah kamu saat ni di atas semaya kamu. Di atas semaya kamu saat ni, wassalatil wusta, dan pula di atas semaya pertengahan. Kata setengah wassalatil wusta ialah kena kepada semaya asar, ini di atas qaul yang muktamadnya. Semaya kena kepada semaya asar. Kerana semaya asar ni, semaya pertengahan di antara subuh dengan zuhur, dan mengorek isya, ia duduk celah tu. Maka semaya asar ni lah, dikatakan perkara yang paling susah kita nak jaga. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah oleh kamu akan semaya, hal keadaan kamu tu mengekali. Orang mengekali semaya lagu mana? Apabila ia sudah semaya isya, sebuah maya isya ni, ia cita-cita pula, ia tunggu-tunggu pula, dia cita-cita, nak semaya subuh bila gini. Kalau dia tidur, bila orang nak semaya subuh, bila orang berak gini. Dah. Kemudian masalahnya, kita katanya, kita jaga situ. So lagi, nak royak. Kalau misalnya orang nak susah rezeki, duk kerja tak berjaya, kerja tak nak tagih, kita kena tengok pula di segi kita dengan ibu bapa kita. Dengan ibu bapa kita tu lagu mana? Adakah kita tu biasa tolong ibu bapa? Adakah kita buat menyakiti pada ibu bapa? Adakah kita buat ibu bapa kita ada terasa hati? Kalau kita buat lagu ni pun kerja kita tak nak tagih juga. Tak kerja tak nak tagih juga. Sebab itulah ibu bapa kita kena tengok. Dah kena tengok baik-baik, kena tengok molek di sini. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama di Yamen, sebab ni kita nak royak ni ibu bapa, kalau kita nak berjaya di dalam kerja kita, nak royak sikit-sikit selisih sini. Makna kata kita saat ni tu, gapo dia? Yakni kita kena doa. Ulama di Yamen, dia ada gapo sebelum daripada nak semaya tu, lepas daripada qomat ataupun selepas pada dia berdoa dengan Allah Taala mana? Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarraf wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Ya doa pada ibu bapa apa kali? 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Makna kata setiap lepas pada orang dia berdoa, tapi selepas pada qomat dia berdoa pada ibu bapa 5 kali. Bermakna kata di dalam 5 waktu sehari ia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibu bapa 25 kali. Lepas pada kita baca doa. Doa Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Lepas kita berdoa lah ibu bapa kita, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Lepas tu kita pun warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa dengan Allah Taala untuk ibu bapa. Ini salah satu daripada untuk gapo? Yakni untuk Allah Subhanahu Wa Taala
we ampunkan dosa kita dan dosa ibu bapa kita, sebab orang mati dia duk tunggukan doa bagi yang hidup, doa bagi anak dia. Sebab tu kita berdoalah setiap kali lepas rebel ataupun lepas qomat 5 kali lepas mainan 5 kali lepas bel lepas qomat. Bermakna kata di dalam 5 waktu sehari itu kita ada berdoa kepada Allah untuk ibu bapa kita 5 kali. Ini salah satu daripada nak berjayakan kerja kita dan pula masalah perniagaan kita. Itu satu amalan ibu bapa kita berdoa yakni selepas pada rebel, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Kita masuk pada perkara kita pula. Kemudian kalla wazat, manusia kata nak lari ke mana lagi? Kemudian mereka kata nak lari ke mana daripada azab ni? Tuhan kata tak ada dah hari ni nak lari situ sini. La malja'a laka, tidak jenis tempat tupuan engkau. Tak ada dah tempat tupuan bagi engkau hari ni. Kalau kita duduk atas dunia ni belum pada kiamat, kalau kita susah boleh kita minta tolong keluarga kita. Boleh kita minta tolong ayah kita lah, ayah kita ada. Kalau misalnya kita rapat dengan Tok Nebel, boleh minta tolong Tok Nebel. Kalau kita rapat dengan Obota, boleh minta tolong Obota. Di sini ada tempat tupuan, di sini ada tempat minta tupu-tupai lagi. Tapi di akhirat, di hari kiamat, ketika matahari nak sebelah jatuh dengan bulan, gelap gelita, siapa di situ orang panggil manusia saat ni tu tengok benda tu jadi berkelik-kelik, berkilat-kilat, berasa pelik, berasa heran. Weh, kok mana hari ni matahari nak jatuh dengan bulan sekali ni, lagi pula gelap ni, gelap gelita ni, kok mana ni, di mana ni kita nak lari daripada azab Allah Ta'ala ni? Maka Tuhan kata kalla la wazat, tak ada jenis lari dah, tak boleh nak lari dah hari ni. La malja'a laka, tidak jenis tupuan bagi angka nak tupu situ sini tak boleh dah. Wala manja ilallahi wahdah, dan tidak jenis seorang nak lepas engkau tu, tidak jenis kelepasan engkau tu ilallah, kepada Allah Ta'ala wahdahu, ketunggalan. Yakni nak kata hari ni kalau nak kelepasannya ialah kita kena tupu kepada Allah, kita kena tupan kepada Allah. Sebab itulah kita dah baca Allahus Samad. Apa Allahus Samad? Tuhan tu dikatakan tempat tupuan kita. Allah Ta'ala itu dikatakan tempat tupu kita, tempat tupai kita. Itu makna Allahus Samad, Tuhan tempat tupu kita. Allah Ta'ala tempat tupai kita. Nak oyak kata hari berlaku kiamat ini, tak ada dah tempat tupu tak ada dah tempat lari, tak ada dah tempat nak untuk melepas kita, melainkan Allah Ta'ala yang tunggal, Allah Ta'ala satu saja. Masirul khalaiq yaumal qiyamah wa mustaqirruhum, bermula tempat kejadian bagi semua makhluk ni. Tempat ketetapan kesudahan bagi makhluk pada hari kiamat. Wa mustaqirruhum, dan tempat ketetapan bagi semua makhluk ni. Fayujazi, maka membalahlah ia Allah kullan akan tiap-tiap. Bima yastahiqu, dengan barang yang mustahaklah ia barang akan dia, ataupun bima yustahaqu, dengan barang yang mustahak akan dia. Ataupun kita baca fayujazi, maka membalah Allah kullan akan tiap-tiap, bima dengan barang yastahiqu, yang bermustahaklah ia seorang akan ikan barang. Makna kata hari ni tak ada siapa dia boleh lari. Lepas tu hari ni orang tu dia kena terima dengan hak dia. Adapun dunia ni kadang-kadang orang ni jahat tapi dia ada duit. Dia baik dengan orang kedebel, dia baik dengan orang sedap. Kadang-kadang hak tak molek dia jadi molek sebab dia suap duit wah meja banyak. Sebab dia suap duit wah meja banyak, maka orang ada cara pengadil ataupun daripada orang besar, misalnya dia kena buku. Dia mau pergi ngadu. Ngadu kata dia tu hipik tanah ataupun dia rapahkan tanah orang. Masalah kita buat misalnya, buat contohnya. Dia mau hadu kata dia tu rapah kata demo. Kemudian naik mahkamah politik ni, maka hadu dia orang sedap. Dia orang duit banyak. Pas dia rapik dengan fok besar-besar, pembesar-pembesar, dia suap duit meja. Dia suap duit taitok. Maka fok pembesar kata, tak ada salah dia ni, tengok dalil dia ada syiak ke politik ni. Orang yang betul tuai tanah sungguh tu dah, sungguh ti saat ni tu, maka dia tu yang betul, lagi pula dia yang sebenar, maka dia tu jadi yang salah. Sebab apa? Sebab dia saat ni tu
tak ada duit, dia tak ada kenal dengan orang besar, daripada hak tak kena gi jadi kena. Orang yang salah, yang zalim, yang kaya ni jadi hak tak kena gi jadi kena, tapi hak orang yang benar, yang betul banyak ke dunia nak jadi yang salah. Ni dunia ni orang panggil tak ada keadilan. Walaupun keadilan di bibir mulut, tapi pada hakikat tak ada keadilan. Kerana orang yang sedar, orang yang kaya, orang yang lebih, orang yang rapat dengan pembesar, maka orang ni hak salah, dia tak jadi salah. Tapi orang yang rendah, orang tak ada duit, orang tak ada pangkat, walaupun dia betul, tapi dia jadi salah. Tapi akhirat esok, dia kena terimakan hak dia. Kalau dia duduk atas dunia ni, maka dia buat baik, dia buat amalan soleh, dia semaya tak tinggal, dia saat ni tu buatlah segala-gala hak Tuhan kita, dia buat segala-gala taat yang Allah Ta'ala suruh dia buat, maka ia akan terima benda ni, benda hak ni tu bima yastahiqu, dengan barang yang berhaklah ia akan dia. Tapi kalau ia saat ni tu duduk atas dunia tak semaya weh, deh, dia kata kawan malas semaya, semaya tak ada boleh poli. Kawan puasa tak ada boleh poli. Deh, pada kata dia saat ni tu apa dia? Yakni dia saat ni tu tak ada semaya, malas semaya, puasa pun kadang leluh gitu semaya, puasa gatik dok gatik, kadang masuk kedai dah terabi gatik. Kadang-kadang nyuak nyanyo kok orang gitu gini, maka dengan amalan dia buat nyanyo kok orang buat gitu gini, maka dengan sebab tu dia akan terima hak dia, benda kebenaran, benda yang kepastian yang ada di akhirat nanti. Maknanya nak lari tak boleh. Nak yang kata manusia, ia akan terima hak dia, yang apa yang dia memperlaku dan dia buat di atas dunia. Nak lari tak boleh berapa ni. Saudara-saudari, dia nak lari tak boleh daripada apa kesilapan dia dan apa daripada kebajikan. Makna hak dia lah. Kalau dia biasa sedekah, sedekah tu bagi dia lah. Kalau dia biasa semaya bagi dia lah. Kalau dia biasa baca Quran, maka Quran tu bagi dia. Dia biasa zikir bagi dia. Bagi orang ni dak lah kau semaya pun dak, bagi dia juga. Kalau dia tak biasa sedekah, tak ada juga bagi dia. Kalau dia saat ni tu tak ada biasa gapo, tak ada biasa semaya, tak ada semaya bagi dia. Kalau dia buat jahat kau orang, maka kejahatan dia buat kau orang semua tu ada bagi dia. Ni nak rakyat kata orang tu dia akan terima dengan apa benda yang dia buat di atas dunia ni, di atas muka bumi ni. Dia nak lari tak boleh, dia nak pergi kok tu tak boleh, nak lari nak mana, sebab malaikat-malaikat di akhirat dia tak makan suat semacam daripada orang-orang di atas dunia. Lagi pula ila rabbika yawma izinil mustaqar yunabba'ul insan yawma izin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar. Dan Tuhan kata lagi pada hari kiamat ni gapo dia? Yukhayyarul insan fi dhalikal yawmi bi jami'i a'malih. Ni diberi pilihkan manusia semua. Diberi pilih, Allah Ta'ala beri pilih manusia fi dhalikal yaumi, pada ini hari. Dimakin itu hari, yakni hari kiamat ni, hari Allah Ta'ala suruh malaikat Israfil siut sunat sangkala yang kedua, lagi pula matahari naik dengan bulan sebelah jatuh ni. Kemudian Allah Ta'ala pilih kepada manusia saat itu pada di kita hari bi jami'i a'malih, dengan segala daripada segala amalan, dengan semua daripada amalan-amalan dia, buatan-buatan dia. Segala kerja dia, amalan dia, hak yang dia buat di atas dunia ni, gapo dia amal dia? Min khairin, daripada kebajikan, wa syarrin, dan kejahatan, ma qaddamahu minha, barang yang dia mendulu akan barang, minha daripadanya, barang yang dia telah mendului akan dia daripada amalan itu, fi hayatihi, di dalam masa hidup dia, wa ma akharahu, dan barang dia mempelewatkan akan dia akan barang. Jadi makna kata di dalam umur hidup semua ni Allah Ta'ala akan betang di atas dia. Allah Ta'ala akan gapo diberi pilih kepada dia, yukhayyarul insan fi zalikal yaumi. Makna kata dia akan gapo makna kata diberi pilih, ataupun Allah Ta'ala akan khabar tu anata yukhabbarul insan, dibicarakan tu makna yunabba'ul insan yauma izin bima qaddama wa akhar, dengan yukhabbarul insan, diberitahu dan diberitakan oleh Allah kepada manusia pada hari kiamat saat itu dengan semua amalan dia.
Semua amalan dia daripada kebaikan, daripada kejahatan, barang yang dia telah terdulu, daripada segala amalan dia pada ketika hidup dia dulu, dan pula barang yang dia saat ni tu telah mentakhir. Sebab tu ibu bapa, amalan kita sudah buat dah ni. Kalau amalan kita buat dah, kalau baik, alhamdulillah. Janganlah kita saat ni tu, kalau masalah kita sedekah, maka kita jangan duk royak kat orang. Kalau kita biasa duk tolong orang, jangan kita duk baki orang. Dah. Sebab Tuhan kata di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan, jangan kamu mengutuhkan, jangan kamu mempelesukan sadaqatikum akan segala sedekah-sedekah kamu bil manni dengan kebakitan, dengan kita bangkit, wal azab dan menyakiti. Misalnya kita ada tolongkan si Zik, kita ada tolongkan satu orang. Kita ada tolong satu orang, lepas daripada kita tolong satu orang, maka kita apabila demo tu seni, dia tak ingat kita, dia tak biasa mari mana mau kita. Kita kata mung dulu biasa nak boleh seni, nak boleh gapo tu dengan sebabku ya. Boleh mu nak seni, nak gapo itu ni sebabku ya. Bakit aku tolong mung begitu. Maka semua ni daripada amalan kita, semua ni daripada baik dan jahat, semua itu dibentangkan kepada kita. Semua tu Allah Ta'ala akan cerita. Tapi kita tak ingat dah ni. Kadang-kadang kita duk buat masa kita budak-budak dulu. Kita tak ingat dah. Ambil daripada semenjak balik sampai kita umur 40, sampai 50. Gapo tik kebaikan hak kita buat. Gapo ratik kebaik hak kita kerja dah. Dan apa kejahatan yang kita buat dan kita melakukan. Kita tak ingat dah. Tapi semua benda-benda ni semua akan dibentangkan, diroyakkan dan dicerita kepada kita di hari akhirat nanti. Tuhan akan cerita kepada kita. Allah Ta'ala akan royak kepada kita satu persatu. Makna kata daripada kejahatan kita dan amalan kita. Semua kita boleh tengok ni. Kita boleh tengok dengan nyata-nyata daripada amalan kita. Misalnya kita ada sedekah sekut, kita akan boleh tengok sekut. Kalau kita ada semaya 1 rakaat, kita akan boleh tengok 1 rakaat. Ibu bapa yang dihormati sekalian, maka kita saat ni tu apabila kita duduk sini dah, kita saat ni tu tahu dah lebih kurang daripada masalahnya. Masalah mau duk cerita saat ni tu, yang kita jaga laginya dah setengah daripada dia mau tanya satunya, mau nak royak belah-belahnya. Satu perkara lagi dia mau ada tanyanya, masalah kalau kita tu ada hutang banyak, kita nak buat macam mana, kita nak pelucukkan hutang kita. Kita nak pelucukkan hutang kita, nak mudah lepas hutang kita yang banyak, kita nak buat lagu mana. Ni amat nak royak sikit kepada ibu bapa. Jadi kalau kita ada lekat hutang banyak, kemudian kita kerja cekak dah. Wa amal cekak dah. Kerja tapi bawa kerja cukup boleh makan, boleh minum, boleh buat bayar hak kita duk kerja, ataupun kalau kita orang menega ke boleh buat beli barang tukar ganti gitu ni, bawa cukup nak bayar hutang tu tak boleh. Kemudian kita nak buat lagu mana ibu bapa? Jadi hormati sekalian, jadi lagu ni. Jadi mau nak hajarlah. Jadi kalau siapa dia ada lekat hutang banyak, lepas tu nak lucukkan hutang, nawi Allah Ta'ala mudah terlucuk hutang, maka kita kalau orang Tino, kita duduk lepas Jumaat, kata kita semaya, ataupun kita semaya hari Jumaat, kita tak ada hari Jumaat, bagi orang jatuh tu senang. Ya semaya Jumaat, maka tu email semaya Jumaat sudah siap, maka tu email tulis salat, Assalamualaikum. Kita pun situ dah. Kalau bagi mereka biasa buat amal Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ni bagi orang jatuh. Bagi kita duduk masjid hari Jumaat, maka kita baca Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Lepas daripada tu kita baca hak ni Allah Ta'ala ampun dosa kita minggu ni, ada minggu yang telah lalu. Minggu lagi ke datang dan minggu hak sudah lepas. Tuhan ampunkan dosa kita dengan sebab kita beramal. Tapi jangan duk gerak lagi lah. Kalau kita duk tawarruk. Kalau kita duk pesen kita tahiyat akhir tu, duk tahiyat akhir. Lepas tu bagi orang terlekat hutang. Hak Nabi ajar lah. Hak Nabi SAW ajar kita. Lepas tu kita lah buat amal lah. Kita pergi buat amal. Baca doa na. Baca doanya. Hak Nabi ajar. Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka
Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramik. Nah, baca ni. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Wahai Allah, minta mengkayalah akan daku. Minta mui kekayaan kepada aku ya Allah, bifadlika, dengan limpah kurnia engkau ya Allah, amman siwak, daripada benda selain pada engkau ya Allah, wa bihalalika an haramik, dan minta mui kaya. Allahumma aghnini bihalalika, atas pada kata mana, yakni atas pada kata bifadlika. Wahai Allah, mui kaya dengan limpah kurnia engkau, dan engkau kaya pula pada aku saat itu bihalalika, dengan harta yang halal ya Allah, an haramika, dan minta engkau beri kekayaan itu dengan harta yang halal, dan pula minta engkau lepas daripada aku daripada harta yang haram. Baca berapa kali buat apa? Ni kita baca berapa kali? Yakni kita baca 41 kali. Baca 41 kali ketika kita selepas daripada semaya Jumaat, baca Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramik. Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haram. Jangan kecek lagi. Kalau orang tegur pun saya kecek lagi. Jangan kecek lagi. Lepas pada wisalah tu, baca doa ni. Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramik. Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramik. InsyaAllah kalau kita duk mulazamah, kita duk muwazabah, kita duk mengekali mudawamah amalan ni, insya-Allah bagi mereka hak lekat hutan banyak-banyak, Allah Taala akan pelucuk dengan mudah-mudah. Insya-Allah Tuhan akan hantar rezeki bagi dia tu dengan mudah-mudah. Dan satu doa Nabi Hajar, satu lagi nya doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tu. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hei Allah, aku minta lindung dengan engkau daripada duka cita dan pula duka wa minal ajzi wal kasal, dan aku minta lindung daripada kelemahan dan malas, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku minta pelindung dengan engkau pula daripada masalah hutang dan pula daripada mengerasi laki-laki. Orang zalim gapo minta mu lepas daripada aku ya Allah. Mudah-mudahan minta Allah Subhanahu Wa Taala tu bagi kemudahan bagi kita saat itu untuk gapo, yakni untuk kita boleh gapo, yakni bolehkan mudah masalah daripada orang yang terlekat hutang. Kita ayat 2 dah, bagi orang kerja tak jaya, tak nak tagih, insya-Allah dia kena ubah amalan dia. Dia kena awalkan semaya dia. Dia kena cepatkan semaya kalau dia ada lambat semaya. Lepas tu kalau dia ada salah dengan ibu bapa, dia kena pergi mengadap kepada ibu bapa, minta maaf kepada ibu bapa, minta ampun kepada ibu bapa. Dah bagi orang lekat hutang. Lepas tu satu lagi di doa ni, amba nak wayak lagi pula akhir-akhir ni. Kita kena banyak baca doa ni ibu bapa. Kena baca doa mana? Satu lagi kerana kita keadaan kelai kabut di hari ni. Ni belum pada kiamat lagi, kita dah baca saat ni hari kiamat. Hari kiamat, hari kesusahan, hari hara-hara, manusia tengok ke benda yang berlaku, benda yang kejadian, maka mata saat ni wasa tercengih, pelik sangat deh. Kemudian kita duduk di dalam kelai kabut pada hari ni, maka kita baca doa ni banyak. Allahumma hafazna min balaikan nashiri fi ardik wan nazili min samaik fa in tawallaw fakul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa ni buat apa? Baca doa ni banyaklah ni. Lepas pas semaya, Allahumma hafazna, wahai Allah, peliharakanlah kami dan keluarga kami, min balaikan nashiri fi ardik, daripada bala engkau saat ni yang duk bertabur ya Allah pada bumi engkau. Bala gapo lah ni duk bertabur yakni COVID, corona duk bertabur. Mintalah engkau saat ni tu peliharakan daripada kami, peliharakan keluarga kami daripada bala COVID dan corona ini ya Allah. Lagi pula,
wan nazili min sama'ik, dan bala yang turun daripada langit engkau. Bala turun daripada langit, minta engkau sepak ya Allah, minta engkau jaga ya Allah, minta engkau pelihara daripada kami ya Allah. Lagi pula, fa in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Patu minta Allah tak palinglah dengan ayat ni. Fa in tawallau, asalnya maka berpalinglah oleh kamu. Fakul hasbiyallahu la ilaha illa. Minta Tuhan paling daripada bala-bala semua. Fa in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Rasulullah, dengan berkat Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah 3 kali sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari ini ibu bapa, saudara-saudari dan peminat dan penonton-penonton semua yang duk dengar kelaisu ini, dan mintalah kita pakat beramal di hari ini. Setiap rumah tangga, setiap lorong, setiap rumah tangga, setiap kampung, setiap tempat, setiap masjid, wa amal doa ni banyak lepas maya, nah tadahkan tangan, pakat-pakat berdoa. Mudah kita nak Allah Subhanahu Wa Taala akad pada kita pada bala. Bala ni semua dari Allah. Bala ni bukan daripada manusia, semua daripada Allah, semua daripada Tuhan. Maka kita akad tangan, Allahumma hfazna min balaikan nashiri fi ardik wan nazili min sama'ik. Hey Allah, minta menjagakanlah aku, peliharalah aku dan keluarga aku daripada bala engkau dok tabur di atas dunia ni ya Allah, di bumi mu ya Allah, daripada Covid dan Corona. Minta peliharalah daripada aku, daripada kami ya Allah. Wa min wan nazili min sama'ik, dan pula yang turun daripada mana? Daripada langit engkau ya Allah. Fa in tawallau, maka jika berpalinglah, fa in tawalla, maka fa in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Maka berpaling tu, minta kita niat pada ayat berkat berpaling, asalnya fa in tawallau, maka jika berpalinglah mereka itu, ataupun jika berpalinglah oleh kamu, fakul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Baca ayat ni, beramal. Apa tu bagi orang yang susah di dalam kerja, susah di dalam masalah rumah tangga, susah di dalam rezeki, nak oyak laginya, jangan tinggal isyraq, jangan tinggal duha. Jangan tinggal semaya isyraq, jangan tinggal semaya duha. Semaya isyraq tu sekadar matahari segala. Apa tu? Masalah semaya duha saat itu ialah kita terpukul 9, pukul 10. Maka isyraq kita buat 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Cuba mulazamah ibu bapa. Yang susah-susah di dalam kerja, yang payah-payah rezeki, wa amma isyraq. Lepas pada sembahyang subuh, jangan gaduh akad punggung. Wirid lu situ sikit, baca Quran ke, baca Yasin ke masalah. Lepas daripada tu, kita saat ni tu semaya isyraq, naik matahari segala, kita saat ni tu baca Yasin. Sama tara tunggukan matahari nak naik tu, kita baca Yasin situ. Yasin kita, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ayat tanah, Nabi pun ada sebut di dalam Quran katanya, Nabi ada sebut dalam hadis kata, mengapa Yasin liman quri'a lahu. Bermula surah Yasin tu liman quri'a lahu, bagi mereka yang baca kerananya. Kalau ia baca kerana murah rezeki, Allah Ta'ala wi murah rezeki. Kalau ia baca kerana nak wi jaya hajat dia, Tuhan wi jaya hajat dia. Lepas pada sudah baca surah Yasin, baca waqi'ah, tik pakah-pakah. Iza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kasibah. Karena Nabi katanya, orang yang baca waqi'ah, man qara'a suratal waqi'ah lam yusibuhul faqru. Orang yang baca waqi'ah, Nabi katanya, orang ni tak akan menipu, akan dia ulih ke apa-apa. Ini amalan-amalan yang kita nak royak sikit sebanyak kepada ibu bapa. Mudah-mudah kita beramal. Kalau siapa dia payah rezeki, payah dari segi kehidupan, maka bangun pagi, semaya subuh wi awal, lepas pada semaya subuh wirid sikit sebanyak, baca Yasin, patu baca waqi'ah, patu semaya isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraqi rak'ataini. Lepas pada tu pergi kerja pukul 10 ke, pukul 9 ke, pukul 11, semaya pula situ semaya solatud duha, yakni semaya solatud duha.
Maka orang yang semaya duha, Allah Ta'ala wi kelebihan dia lebih daripada dunia ni sebutir. Dunia ni bulak sebutir, ada dengan dunia ni, ada langit, ada bumi, ada getah, ada emas, ada perak, ada biji, ada duit, ada gapo, semua tu dalam dunia. Tapi nak ya atas 2 rakaat kita semaya duha, Allah Ta'ala wi lebih daripada dunia sebutir lagi. Lepas tu tak lebih ke mana? Lepas tu kalau kita nak wi jaya oleh kerja kita, nak tagih kerja kita, kita semaya sekurang-kurang duha, kata ulama ialah rakaatani. Usalli sunnatad duha rakaataini. Semaya duha. Dah 2 rakaat, maka kita buat 1 salat. Kalau kita semaya lapar, hak moleknya kalau kita nak buat lapar, patut nak buat 1 salat. Boleh, harus, tapi kurang comel dan kurang comel dan kurang molek. Tapi ulama kata kalau kita buatkan salatul duha, yakni lapar rakaat, yakni kita buat 4 salat. Semaya 2 rakaat, maka kita wi salat. Semaya 2 rakaat, kita wikan salat. Semaya 2 rakaat, kita wi salat. Semaya 2 rakaat, kita wi salat. Tapi masalah kita baca masalah semaya duha, rakaat pertama selepas daripada doa iftitah kita baca Fatihah, lepas daripada Fatihah kita baca wasyamsi waduhaha, rakaat pertama. Rakaat yang kedua kita baca Fatihah dan kita baca wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lepas pada tu kita sujud, dalam sujud akhir kita kalau kita semaya 4 ataupun semaya 8 ataupun semaya 2, dalam sujud akhir kita tu kita baca ya wahhab ya wahhab ya wahhab ya wahhab, wahai Tuhan yang memberi, wahai Tuhan yang memberikan rezeki. Ni amo nak ajar ibu bapa pada semua. Semuanya. Semua ni untuk nak jadi murah rezeki ni. Kalau siapa dia tak jaya dalam kerja, tak jaya dalam rezeki, tak jaya dalam perniagaan, cuba pergi buat hak moroyak ni. Malam kalau rajin bangun tahajud, alhamdulillah, bangun qiyamul lail. Patu qiyamul lail semaya tiap solatul fajri, solat fajar dan sunat fajar. Lepas pada lepas subuh, kalau gaduh-gaduh sangat tu wirid dulu. Lepas dah wirid tu nanti matahari nak segala pergi kerja pun pergi kerja, bagi orang motong tak ada dah tu. Tapi kalau kita tak ada tujuh isyraq, kita pergi buat di duha, salatul duha, yakni semayakan duha. Lepas tu merayak dah. Kalau nak buat 2 pun tak ada masalah. Rakaat pertama baca selepas pada Fatihah wasyamsi waduha. Adapun rakaat 2 lepas pada Fatihah baca wadduha wallaili iza saja. Dah. Jadi ada dia mau tanya sini lagi, nak rayak sikit sebanyak ni. Tu masalah kalau kita nak wijaya di dalam masalah rezeki kita, patut dalam sujud akhir sebelum pada tahiyat baca ya wahhab ya wahhab ya wahhab ya wahhab 41 kali di dalam sujud akhir. Baca ya wahhab 41 kali dalam sujud akhir. Lepas pada tu bakit mari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas pada tu berdoa dengan Allah Ta'ala. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik, hingga akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afati wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana ya Allah. Lepas pada tu kita baca Allahumma inna duha'a duha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal ismata ismatuk bihaqqi duha'ika wa jamalika wa quwwatika wa ismatika. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atli'hu wa in kana ba'idan fa qarribhu, hingga akhir. Baca doa ni buat apa? InsyaAllah kalau kita baca doa ni Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Hey Allah, sekiranya rezeki ku ada di langit ni ya Allah, minta mu buat turunlah ke bumi ya Allah. Wa in kana fil ardi wa fa akhrijhum. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Dan jika adalah rezeki ku di dalam bumi, minta mu buat tubiklah ya Allah. Wa in kana fil bahri. Dan jika ada rezeki ku di dalam laut, minta mu buat timurlah ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki ku duk jauh ya Allah, faqarribhu, minta mu hampirlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakassirhu. Dan jika rezeki ku sikit ya Allah, minta mu banyaklah ya Allah.
Minta mu banyak ya Allah. Wa in kana katsiran fahawinhu, dan jika rezekiku banyak dah minta mu maling ya Allah. Dah minta pada Allah, minta pada Allah. Insya-Allah siapa dia beramal macam ni, puasa pun tak lama boleh sampai 2-30 hari ya, 40 hari, kadang-kadang tak ada sampai 40 hari, ia akan berubah dah. Di dalam kerja dia, dalam masalah amalan dia, dalam masalah buat dia, dalam masalah peniaga. Kalau duk jual nasi pun, jual nasi dia kena nampak tubik lah, kena nampak ugilah, kena nampak berjaya lah, kena nampak nak tagih lah, orang pun masuk ke ramai. Ya masalah pelaris ni, ya bukan di masalah pelaris dibuat pelaris sangat, ya pelaris duk di kita. Ibu bapa, pelaris duduk di kita. Pertama kali pelaris kita. Kita saat ni janji amal ke tak? Kita rajin semaya duha ke tak? Kita semaya isyraq ke tak? Pelaris duduk kita. Kalau kita rajin benda ni, ya orang sendiri berasa nak masuk. Orang sendiri berasa nak mari. Orang sendiri berasa nak masuk kedai kita. Inilah ibu bapa. Buatlah wi sungguh, buatlah wi molek, buatlah wi comel. Insya-Allah dengan buat benda-benda ni ikhlas dengan Allah, insya-Allah kita boleh tengoklah kejayaan kita, kita boleh tengoklah benda keuntungan kita. Ibu bapa, insya-Allah kita pakat-pakat bersama berdoa. Patut amal nak share satu laginya. Bagi fok kita hujung-hujung ni dah. Hujung-hujung ni insya-Allah kita beramal lagi satu lagi mau nak puasanya. Tu saat mana kita semayakan salatul duha 2 rakaat ataupun 8 rakaat. Dah. Ya tanyanya salam babo sikit mau nak royak, dia mau tanya sikit ni hujung saya ni. Hujung daripada masalah kecek saya pada malam ni. Dia kata salam babo, masalah anak cicak jatuh di dalam sayur. Kena sayur duduk atas dapur. Adakah najis sayur itu? Jadi dia mau tanya masalah sikit ni. Belum kita nak selesai saat ni, kita royak habaq amalan sikit sebanyak untuk nak berjaya insya-Allah. Maka fok-fok kita pakat pergi beramal. Amal sendiri pun dapat boleh amal, ibu bapa sendiri pun dapat boleh beramal. Mudah-mudahan kita dapat beruntung belaka dapat beruntung di dunia, dapat beruntung di akhirat. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah wa a'malan salihah wa sa'adatad darain husnal khatimah. Minta terhawi bertuah dan beruntung dunia akhirat. Dia mau tanya masalahnya babo, dia mau tanya masalah cicak jatuh di dalam sayur. Dia duk menyayu. Kamar dia duk menyayu saat ni tu, cicak dia jatuh di dalam sayur dia. Kemudian ketika sayur tu duduk atas dapur. Ketika sayur saat ni tu duduk atas dapur. Adakah najis sayur itu? Makna katanya apabila cicak tu jatuh tak ada kena kecek dah lah. Kalau masalah cicak saat ni kalau jatuh duduk rendah dalam sayur tu, ada pun cicak jatuh di dalam sayur, kita akak nak selalu hak tu lain. Tapi kalau cicak saat ni kita jatuh di dalam sayur, duduk dalam puyuk tu, duduk rendah dalam tu, maka itu dikatakan najis. Supaya ni amal nak banding. Jadi masalah kita katanya supaya air saat ni tu segelas ataupun air tu sekejap, air saat ni tu sebati ataupun sekeni, maka ketika ni air ni kita boleh ambil wuduk, boleh ambil asmaya, boleh menyuci, kerana air tu suci, tahirun, lagi pula mutahhirun li ghairi. Kemudian air tu apabila kalau tak jatuh cicak, air tu orang panggil nazif, air tu bersih ia dan suci. Tapi apabila dijatuhkan cicak di dalam air, maka air tu jadi orang panggil air mutanajjis. Bukan asal air tu najis dah, air terkena najis. Air asal tahirun mutahhirun li ghairi. Air hak duk dalam bati, duk dalam keni, makna tahirun. Diri air tu suci, lepas tu air tu boleh menyucikan akan yang lain. Tapi apabila air tu jatuh dalam cicak masuk dalam air ketika ni namanya mutanajjis. Bukan air najis, mutanajjis, yakni air terkena najis. Supaya juga masalah kita ni, masalah cicak jatuh dalam sayur kita, jatuh dalam puyuk kita, maka ketika ni sayur kita hak jatuh cicak dalam, maka dok terendai cicak dalam tu, orang panggil sayur kita tu ternajis, orang panggil mutanajjis, jadi ternajis dengan sebab seekor cicak dia jatuh di dalam tu. Kalau kita jatuh akak nak selalu, hak tu tak ada masalah. Supaya cicak yang kering ataupun yang kering jatuh di dalam baju kita, kita pun jatuh kita lepas lalu ataupun kita retak lalu, hak tu orang panggil tak jadi batal ke semaya kita.
Deh. Adapun kita jatuh pak kita pun duk kena masuk duk dalam kocek kita. Bermakna kata kita ketika ni orang menanggung akan najis. Menanggungkan najis supaya tu juga kalau sayur kita masuk cicak dalam tu. Kalau kita waktu baik selalu, hak tu orang panggil sayur tak ada jadi mutanajis. Tapi kalau cicak duk dalam tu sampai seminit maka duk gelegak geluk, maka sayur ketika tu dikatakan mutanajis. Gitulah lebih kurang ibu bapa panjang dah kalian mau malam ni. InsyaAllah mau pesan saat ni daripada amalan-amalan. Kalau siapa dia nak wijaya di dalam amalan, nak wijayakan di dalam kerja nak wijaya dalam perniagaan nak wijaya di dalam rumah tangga, jangan tinggal salatul isyraq, jangan tinggal salatul duha, jangan tinggalkan solat subuh dan sunat subuh. InsyaAllah siapa dia jaga benda-benda ni semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi kemudahan. Dia kerja sikit-sikit, kerja tak pernah Allah Ta'ala wi murahkan rezeki. Allah Ta'ala bagikan rezeki sebab Tuhan kata pada satu ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka dan siapa-siapa yang takut ke Allah dan takwa kepada Allah, bagi orang ni Allah Ta'ala akan jadi bagi dia makhraja, jalan keluar bagi dia. Lah ni kerja tak nak jaya, lah ni kerja tak nak tagah, lah ni kerja jadi menak, tapi cuba kita takwa pada Allah, kita cari jalan cara kita ibadat pada Allah, insya-Allah Tuhan akan buka jalan keluar. Patu Tuhan akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan rezeki kepada kita dengan tidak boleh kita nak hitung-hitung. Lebih kurang itulah ibu bapa yang dikasihi dan saudara-saudari yang dihormati, dan pula daripada peminat dan penonton-penonton semua yang dok mengikuti daripada amo sejel lebih, maka apa benda yang boleh ambil itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang tak boleh ambil, apa yang jadi kasar ataupun yang tak jadi tak setuju hati, itu daripada hawa nafsu amo sendiri. Maka kita marilah berdoa kepada Allah. Allahumma hafazna min balaikan nashiri fi ardik wan nazili min samaik, fa in tawallaw fakul hasbi Allahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, minta peliharakanlah kami, jagakanlah kami dan keluarga kami, dan pula peminat-peminat semua daripada ibu-ibu dan bapa, saudara-saudari dan penonton-penonton dak dengar semua, daripada pengikut ada dengan semua ni, minta Allah Ta'ala peliharakanlah kami dan mereka semua daripada bala-bala angkau corona dan covid yang dok turun di bumi angkau ya Allah, wa mawan nazili min samaik, dan yang turun daripada langit angkau dok bertabur di atas bumi, minta angkau peliharakanlah kami semua ya Allah, jagakanlah kami semua, minta selamatlah kami daripada bala covid dan bala corona, dan pula daripada bala-bala dunia dan bala-bala akhirat ya Allah. Dengan sekadar tu dulu, dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.